أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا مالك الملك يا وال أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمل فمن علينا بالإقبال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kipas ini matikan boleh. نوينا تعلم وتعليم تذكر وتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. قال العلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيد في كتابه الاتصال بمعاني اليقين والقرب والسعادة وحقيقة الخلافة إلى أن قال رضي الله عنه التوبة أول طريق السالكين. Taubat jalan pertama bagi orang-orang yang menuju kepada Allah dalam ibadah. yakni langkah pertama, tangga pertama dalam beribadah adalah dimulakan dengan taubat. Kana sayyidul mahbubina lirrahmani jalla jalaluhu yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthara min 70 marrah. Baginda Rasulullah sebagai seorang nabi yang amat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala bersabda, demi Allah sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap hari lebih daripada 70 kali. Wa fi riwayat Ibnu Majah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm 100 marrah. Dalam riwayat Ibnu Majah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya beristighfar dan bertaubat pada Allah setiap hari 100 kali. Wa huwa adharul khalqi wa sayyidu ahlil ismah. Sementara beliau itu makhluk yang paling suci. Beliau juga yang terpelihara daripada segala dosa. Itu pun beristighfar setiap hari 100 kali, bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Yajlisu ma'ahul jalisu min ashabihi faya'iddu lahu fil majlisil wahidi 100 marratin min qawlihi rabbi ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Juga diriwayatkan bahwa bila beliau duduk dan di sampingnya ada seorang bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni sahabat yang duduk dengan Nabi, sahabat itu mendengar Nabi menyebut Rabbi ufirli, ya Allah ampunkan dosa saya, terimalah taubat saya, sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Sahabat Nabi yang duduk di sebelah Nabi menghitung berapa kali Nabi baca zikir itu, yakni istighfar dan juga taubat. Katanya, dalam satu majlis itu saya kira Nabi sebut dalam 100 kali. Rabbi ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Rabbi ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Rabbi ufirli warhamni wa Rabbi ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yani dalam satu majlis itu 100 kali beliau beristighfar dan memohon ampun serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sya'na taubati azimun ghaibun 'azamatuhu an 'uquli aktsaril muslimin. Sesungguhnya perihal taubat itu sangatlah agung yang
keagungannya banyak tidak diketahui oleh ramai kaum muslimin. Taubat itu wa huwa madharu hananil khallaqi subhanahu wa ta'ala ala khalqih. Orang yang suka bertaubat, taubat itu tanda yang dizahirkan oleh Allah akan kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Yani Allah bila sayang kepada hamba, dijadikan hamba itu sering bertaubat, kerap bertaubat. Wahwal ghaniyul qadir, dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya lagi maha berkuasa. Wa qad syara'a liman ya'sihi an yatuba ilaihi. Allah yang maha kaya, yang maha berkuasa mensyariatkan untuk hamba-hambanya yang tergelincir melakukan maksiat agar supaya mereka bertaubat. Ma'a annahu la yahtaju ila hadzal 'asi. Walaupun Allah itu tak perlu kepada orang bermaksiat. Tak ada hajat kepada orang bermaksiat. Namun dijadikan oleh Allah untuk orang bermaksiat taubat. Wal 'abdul 'asi wal muhtaju ilaih. Hamba yang bermaksiatlah yang perlu kepada Allah. Wa huwal qadir ala an yu'ajjila lahu al-'adzaba fid dunya qabla al-akhirah. Allah juga berkuasa untuk mengazab hamba yang berdosa di dunia sebelum di akhirat. Allah mampu. Allah berkuasa, tiada siapa menghalang Allah. Namun Allah menjadikan untuk orang bermaksiat taubat yang dengannya akan dimaafkan dan diampunkan. Itulah tanda sayangnya Allah kepada hamba walaupun berdosa kalau ia bertaubat. Falimada syara'a taubata wa limada da'ana ilaiha. Kalau Allah berkuasa untuk mengadab hamba yang bermaksiat, lalu kenapa Allah mensyariatkan taubat untuk hamba yang bermaksiat? Wa kaifa wassa'a ma'naha hatta ja'ala laha bidayatan thumma la nihayata laha. Bagaimana dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala taubat sebagai permulaan dalam ibadah seorang hamba yang tiada mempunyai penghujung. Apakah itu taubat? Taubat daripada arti bahasa artinya kembali. Bermakna taubat itu adalah kembali kepada Allah untuk berhenti daripada melakukan maksiat yang dilakukan. Taubat itu akan terpenuhi haknya bila seorang hamba melakukan 3 perkara. yakni rukun taubat itu ada 3. Barulah akan menjadi sah taubat seseorang. Tak cukup syarat, maka tak cukup taubat. Apakah syarat pertama pada taubat? Yang pertama syarat pada taubat al-igla'. An-nadam. Menyesal. Tiada taubat tanpa penyesalan. Menyesal ke atas perbuatan salah yang dilakukan, menyesal ke atas perbuatan maksiat yang dilakukan. Penyesalan itu menjadi syarat pertama pada taubat. Fil hadis an-nadamu taubatun. Menyesal itu adalah taubat. Jadi seseorang yang bertaubat mesti ada penyesalan ke atas silap yang ia lakukan. Yang kedua, al-iqla' minal ma'asi. Maksudnya adalah berhenti serta-merta ke atas maksiat yang ia lakukan bila ia bertaubat. yakni bukan dia bertaubat hari ini, tapi maksiatnya akan berhenti minggu depan. Nah, masa itu juga berhenti daripada perbuatan maksiat. Yang ketiga,
adalah berazam untuk tidak kembali melakukan maksiat. Bukan orang bertaubat hari ini istighfar, tapi dia dah plan dah lepas Ramadan nanti kita start balik. Khalas. Tak penuh syarat taubat. Ditambah satu syarat lagi, ini dalam uraian Al-Imam An-Nawawi, ditambah satu syarat lagi taubat seseorang bila salah dan silap yang dilakukan oleh orang itu terkait dengan orang lain, maka taubatnya adalah meminta maaf atau meminta halal daripada orang lain yang kita berdosa kepadanya. Mungkin mengambil haknya atau memfitnah kepadanya atau mengumpat dan seterusnya. Dosa kepada orang hendaklah diminta ridha daripada orang tersebut atau meminta halal daripada orang tersebut. Oleh hadza fil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda mengingatkan kepada seseorang sebelum ia wafat dan meninggal dunia, maka adalah dia meminta halal daripada orang-orang yang mungkin dia bersalah kepadanya, supaya tidak ada pertanggungjawaban salah dan silap kepada orang. Karena salah silap kepada Allah Subhanahu wa taala kita boleh direct minta ampun pada Allah. Tapi salah silap pada manusia bergantung kepada manusia itu nak maafkan kita atau tidak. Oleh sebab yang demikian, ulama mengatakan hubungan manusia dengan Tuhan mabniyatun alal musamahah. yakni hubungan manusia dengan Allah ini mudah nak dapat maaf. Tetapi hubungan manusia dengan manusia mabniyatun alal musyahah. yakni hubungan antara manusia dengan manusia ini dasarnya adalah musyahah, kedekut. Maksudnya sukar nak mendapatkan maaf daripada manusia. Aimdam ada berkenaan dengan syarat taubat. Taubat itu tak semestinya disebabkan oleh kerana orang berdosa. Tetapi taubat itu juga dilakukan disebabkan oleh kerana melihat diri kurang sempurna dalam ibadah. Jadi kalau taubat itu karena dosa, Nabi Muhammad bertaubat untuk apa? Sementara Nabi tak pernah berbuat dosa. Jadi taubat ini mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, kembali kepada Allah, maknanya memohon ampun karena salah dan silap atau dosa. Yang kedua, memohon ampun bertaubat kepada Allah karena melihat diri kurang sempurna dalam beribadah. Yang ketiga, bertaubat kepada Allah adalah untuk mendapatkan darjat yang tinggi yang boleh didapat dengan suka bertaubat. Ada kalanya orang tak berdosa tapi dia bertaubat. Apa tujuannya dia bertaubat walaupun tak berdosa? Karena ingin mendapat darjat yang tinggi. Ada kalanya orang tidak berdosa tapi dia bertaubat. Kenapa dia bertaubat kalau dia tak berdosa? Karena melihat ibadahnya kurang sempurna. Faham tak? Oleh sebab itu kenapa kita digalakkan kalau seseorang selepas daripada salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa pertama kita buat? Istighfar. Untuk apa kita beristighfar masa lepas salat? Untuk memohon ampun kalau ada dalam salat kita yang kurang. Kod bacaannya tak betul, khusyuknya tak lengkap, mungkin ada salah silap dalam salat. Jadi memohon ampun di sini kerana khawatir ada kekurangan di dalam salat. Dan istighfarnya para anbiya, istighfarnya Nabi bukan karena dosa. Tetapi istighfarnya Nabi untuk meraih darajat dan untuk meninggikan dan menyempurnakan amal ibadah. Sejauh mana seseorang itu beribadah tetap belum sempurna memenuhi haknya Allah sebagai Tuhan.
Oleh sebab demikian dalam athar dinyatakan ada malaikat dicipta oleh Allah, mula daripada dicipta sampai hari kiamat dia sujud saja, tak bangkit daripada sujud. Last kali bila bangkit, dia hanya mengatakan, "Ya Allah, aku mohon ampun kepada Engkau, aku belum sempurna sembah Engkau." Walaupun sudah sepanjang dia hidup itu bersujud pada Allah Subhanahu wa taala, masih melihat belum sempurna. Faham tak? Kita ini kan sebagai anak ya, kalau kita berusaha nak balas jasa baik orang tua kita, dengan apa kita nak balas? Sementara apa saja nikmat yang kita ada, penyebabnya adalah orang tua kita. Tak ada siapa boleh balas jasa baik orang tua. Ya kan? Masa ada orang itu kan, dia bawa ibunya didokong daripada Yaman sampai pergi ke Makkah untuk melaksanakan amal ibadah haji sampai selesai. Kemudian ditanya kepada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, aku bawa ibu aku dengan aku dokong pergi haji dan pusing sampai selesai. Sudahkah aku membalas jasa baik ibu aku?" Kata Sayyidina Umar, "Belum cukup satu kali meneran ibu kamu ketika melahirkan kamu. Belum apa-apa lagi." Bermakna apa? Tak ada siapa boleh balas jasa baik orang tua. Anak tak boleh balas jasa baik orang tua. Terlalu besar jasa orang tua. Ini baru makhluk, baru kita punya orang tua. Lalu Allah Subhanahu wa taala macam mana? Ya kan? Orang tua kita itu yang menciptakan Allah. Yang menciptakan kita pun juga Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan orang tua adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ciptaan Allah. Lalu kita beribadah kepada Allah. Sejauh mana kita beribadah belum cukup dengan keagungannya Allah. Oleh sebab yang demikian, istighfarnya para anbiya adalah untuk menzahirkan keagungannya Allah dan kurangnya dalam menempatkan Allah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengenai taubat ini adalah tanda Allah sayang kepada hamba, akan diilhamkan taubat. Ya salam, hatta orang itu bermaksiat Allah masih beri sayang. Bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah itu sayang kepada hamba yang bertaubat. Bila kita ingin tahu siapakah orang-orang yang disayang oleh Allah, adakah kita termasuk orang yang disayang oleh Allah, tengok sifat-sifat orang yang disayang oleh Allah, di antaranya adalah suka bertaubat. Adakah kita termasuk atau tidak? Faham dong? Dan dalam ayat ini Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah suka kepada orang-orang yang bertaubat dan suka kepada orang-orang yang bersuci. Untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang daripada Allah, hendaklah sering bertaubat. La ilaha illallah. Itu kata-kata yang dinisbahkan kepada Abu Nuwas. "Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa 'ala an-naril jahimi." Ya Allah, aku tak layak masuk syurga Firdaus karena aku banyak maksiat, tapi aku juga tak sanggup masuk dalam nerakamu. "Dzunubi mithlu 'adadir rimali." Dosa saya ini banyak sangat macam pasir, banyaknya di padang pasir. "Lakinnaka ghafir dzambil 'azimi." Tapi engkau maha mengampunkan segala dosa. Kalau hanya maafmu atau pemberianmu hanya diberikan kepada orang-orang yang taat, maka siapalah untuk orang-orang yang bermaksiat. Hada berkenaan dengan pentingnya untuk sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan.
Tidak ada kata-kata mengatakan saya tak perlu bertaubat. Apa pasal? Saya tak buat dosa. Tujuan bertaubat bukan karena dosa saja, tapi untuk melihat kurang sempurnanya ibadah dan meraih darajat. Nah, lil kuffari syara'a taubata minal kufri ilal Islam. Tanda sayangnya Allah kepada orang-orang yang bertaubat, hatta kepada orang kafir pun disyariatkan taubat agar supaya kembali kepada Islam daripada kekufuran. Walil usati syara'at taubata minal ma'asiyati ila ta'ah. Allah juga mensyariatkan bagi orang bermaksiat agar supaya bertaubat dan berubah daripada maksiat menjadi orang yang berbuat taat. Walit ta'i'ina syara'at taubah. Allah juga mensyariatkan taubat bagi orang yang taat. Bagaimana Allah mensyariatkan taubat bagi orang yang taat? Irtiqa'i maratibit ta'ah rutbatan ba'da rutbah, agar supaya orang yang berbuat taat tadi naik darjat demi darjat dengan ia bertaubat. Itulah objektif yang saya katakan tadi. Tujuan taubat bukan semestinya karena dosa, tapi karena ingin meraih darajat. Wali ahli darajatil ula minal muqarrabina was-siddiqina syara'at taubah. Allah juga mensyariatkan taubat bagi orang-orang yang berada dalam peringkat yang tinggi sekali makamnya, seperti golongan muqarrabin dan golongan siddiqin. Orang muqarrabin pun bertaubat, orang siddiqin pun bertaubat. Siapakah muqarrabin? Siapakah siddiqin? Para anbiya, para nabi juga bertaubat. Apa tujuannya mereka bertaubat ya Rabbi? Liyartaqu rutbatan fawqa rutbah, supaya darjatnya makin tinggi. Darjatnya sebagai muqarrabin berada pada darjat tertinggi daripada golongan muqarrabin. Darjatnya dalam siddiqin makin tinggi dengan bertaubat dalam darajatnya siddiqin. Karena dalam muqarrabin ada darajat, ada dalam siddiqin ada darajat. Yang akan mengangkat darajat seseorang pada makamnya adalah dengan taubat. Walil ma'sumin minal anbiya wal mursalin syara'at taubah. Hatta kepada para anbiya pun Nabi syariatkan taubat kepada para nabi. Mesti. Kepada para anbiya Allah syariatkan taubat juga. Untuk apa? Ziyadatan lahum fi syu'unihim ma'ahu jalla jalaluh, agar supaya darjat mereka bersama dengan Allah makin tinggi lagi. Ya Allah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa taubat ini selain penghapus dosa, dia pengangkat darjat. Fanzur عجيب رحمته كيف يدعو الكافر ويدعو العاصي لأن يتصف بوصف يشترك في عمومه مع المقربين من النبيين والصديقين. Coba perhatikan bagaimana keajaiban rahmatnya Allah, di mana Allah mengajak kepada orang kafir untuk bertaubat, mengajak orang bermaksiat untuk bertaubat, sehingga mereka, orang kafir yang bertaubat, orang maksiat yang bertaubat, dapat mengambil bahagian daripada sifat taubat yang menjadi sifat kepada orang-orang muqarrabin daripada golongan para nabi dan juga para siddiqin. yakni hatta orang bermaksiat pun akan mendapat bahagian daripada sifat orang-orang yang mulia. Dengan apa? Dengan taubat. Walaupun fungsinya berbeza, tapi sifatnya sama. Orang bermaksiat bertaubat, Nabi bertaubat. Nabi tak bermaksiat, tapi orang bermaksiat bertaubat juga. Orang kafir bertaubat. Para siddiqin, para muqarrabin juga bertaubat. Ada sifat yang sama pada sifat taubatnya, walaupun makna yang berbeza. Nah, hakadha amal al-'asina minnah. Tengoklah bagaimana Allah menyikapi kepada orang bermaksiat di antara kita. Dibuka pintu taubat. Tidak dihalau, tidak dibenci, tidak dimaki, tidak dilaknat. Diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala bila nak balik, bila nak insaf, bila nak taubat. Siapa ini? Kepada orang bermaksiat. Ya Allah, bila sikapnya Allah kepada orang bermaksiat macam ni, sikapnya dengan orang yang taat macam mana?
Dan bila orang bermaksiat diberi ruang selebar-lebarnya seperti ini oleh Allah, lalu tak diambil peluang, alangkah teruknya orang bermaksiat yang dibuka ruang oleh Allah untuk bertaubat, namun enggan untuk mengambilnya. فكيف ترى يعامل الطائعين وأي عذر بعد ذلك يبقى لأحد من عباده أن يغفل باب التوبة. Bagaimana bila melihat peluang yang begitu besar daripada rahmat Allah kepada orang bermaksiat agar bertaubat, bagaimanakah ruginya orang bila mengabaikan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Au an yasudda anhu au an yabta'id. Apatah lagi orang yang diberi ruang untuk bertaubat itu enggan dan menjauhkan diri daripada bertaubat, alangkah ruginya dia. Wa hadha rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yukhbiru anhu fi 'azimi jalalihi fayaqul inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Coba dengarkan pesanan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkan bagaimana keagungannya Allah yang memberi ruang kepada hamba-hambanya untuk bertaubat. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan pintu taubatnya kepada hamba di waktu malam agar supaya hamba yang berdosa di waktu siang bertaubat pada Allah di waktu malam. Dan Allah buka selebar-lebarnya pintu taubat di waktu siang agar supaya orang yang berbuat dosa di waktu malam bertaubat kepada Allah, sehingga matahari terbit 24 jam pintu taubatnya Allah dibuka. Yang bermaksiat di waktu siang, bertaubatlah di waktu malam sebelum tidur. Yang bermaksiat di waktu malam, jangan lepaskan peluang bertaubat di waktu siang. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita betapa besarnya rahmatnya Allah kepada hambanya, hatta yang berdosa, bukan memberi ruang kepada orang untuk berleka-leka berbuat dosa. Tak apalah kita buat dosa siang, malam nanti kita taubat. Buat kita dosa di waktu malam, besok pagi kita taubat. Tidak begitu sikap seorang hamba. Wa indama yatubul abdu min ibadihi bisidqin yarda subhanahu wa ta'ala minhu bisidqihi fi hadhihi at-taubah. Bila seorang hamba bersungguh-sungguh dalam bertaubat, Allah akan terima taubatnya. Fala yaktafi bimujarrad an yaghfir lahu walakin idza rasakha fi sidqi hawwala sayyi'ata ila hasanah. Tak cukuplah Allah itu hanya menerima taubat hamba yang sungguh-sungguh dalam bertaubat bila Allah ketahui hamba yang bertaubat itu bersungguh-sungguh, bukan hanya taubatnya diterima, bukan hanya dosanya diampunkan, namun sebanyak dosa yang diampunkan tadi diubah oleh Allah menjadi pahala. Ya Allah, dia tak beramal, dia hanya buat taubat saja. Dosa yang diampunkan itu oleh Allah digantikan pahala. Ya Allah, alangkah ya Allah, nak cakap apa tentang Allah ini. Luar biasa, luar biasa. Lalu kalau ada orang yang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, mengambil peluang bertaubat setelah segala pemberian yang begitu besar dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhlah hamba tadi tidak mengetahui jati dirinya untuk mengenali betapa berharganya pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tak cukup taubat itu diterima dan diampunkan dosa, sebanyak dosa yang diampunkan digantikan pahala oleh Allah. Wa hadza la yaqdir an yaf'aluhu ghairullah tabaraka wa taala. Yang seperti ini tak ada siapa yang boleh buat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita akan teruskan pengajian pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kesimpulan daripada pembahasan hari ini,
adalah tentang pentingnya at-taubah sebagai langkah pertama dalam perjalanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya Allah, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa taubat nasuha? Taubat nasuha ini taubat yang tidak membawa seseorang berbuat maksiat. Sekali lagi, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah akan menerima taubat hamba walaupun dalam satu hari ia berdosa 70 kali. 70 kali dalam satu hari dia berbuat dosa, 70 kali dia bertaubat, 70 kali akan diampunkan dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat setiap kali dia bertaubat sungguh-sungguh. Faham dong? Jangan khawatir atau jangan merisaukan kekhawatiran tergelincir pada dosa sehingga dia tak mau bertaubat. Iblis akan kata, engkau nak taubat ni pasal apa? Engkau taubat sekarang, nanti 1 jam lagi engkau buat dosa balik. Buat apa engkau bertaubat? Dengan begitu engkau main-mainkan Tuhan, tak payah engkau bertaubat. Ya iblis, ya syaitan, awak tak nak bertaubat, awak punya pasal, nanti awak pun akan menghadapan dengan Tuhan. Tapi saya hamba ingin bertaubat. Saya lebih dengar apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi saya katakan. Sebanyak manapun saya berbuat dosa, kalau sungguh-sungguh saya bertaubat, maka akan diterima taubatnya. Saya akan ikut Nabi, tak ikut cakap engkau, wahai syaitan. Dengan catatan setiap kali tergelincir berbuat dosa, segeralah bertaubat dengan sungguh-sungguh. Maka lama-kelamaan dosa yang dia kerap kali tergelincir, dengan bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, Allah akan berikan kekuatan kepadanya untuk berhenti daripada berbuat dosa. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita dalam golongan orang-orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan digolongkan dalam golongan al-mahbubin, yang disayang oleh Allah dengan sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Al-Fatiha. Al-Istighfar wa shukran Rasulullah ahli baiti ashabi adratumatin sallallahu. إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما تعلمنا يرزقنا العمل بالعلم ويجعلنا من التوابين ويجعلنا من الطاهرين يا أرحم الراحمين. على هذين وصار شر من آخر الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على ربنا تقبل منا إنك أنت السميع صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. يا ربي يا عالم الحال، إليك وجهت الأمل، فمن علينا بالإقبال، وكن لنا واصلح البال. يا ربي يا رب الأرباب، عبدك فقيرك على الباب، أتى وقد بت الأسباب، مستدركا بعد ما مال. يا واسع الجود جودا